Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ali kamalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, Tuan Haji kita yang kita muliakan, Tuan Imam ke pengurusi ke Tuan Imam, Tuan Imam kita yang kita muliakan, lagi kita hormati. Terima kasih atas kata-kata aluan, doa-doa kepada kita. Semoga Allah kabulkan. Dan khususnya dari ajak barisan pegawai masjid, ahli tangkuasa, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kali saya sampai ke kampung ini. Awal tadi minta maaf sebab lambat banyak saya sampai. Sebab saya ingatkan pokok sena sana di belah sana, pokok sena pekan sana. Lepas tu bila sekat jalan tu baru buka office, baru tengok oh rupanya sebelah sini. Lepas tu saya pun habis lambatlah kuliah tadi sebab kita sangkakan pokok sena yang pekan tu sat saja nak pergi kan. Jadi masa tu kita terlajak ni. Kuliah pun tadi habis dalam 6.45, kuliah asal tadi. Jadi alhamdulillah sampai juga kita. Alhamdulillah, semoga Allah SWT sempurnakan segala kekurangan kita pada malam ini. Semoga majlis kita Allah sempurnakan, Allah beri kebaikan rahmat Allah SWT. Dan alhamdulillah majlis kita pula pada malam ini adalah majlis yang kita meraihkan Maulidur Rasul, iaitu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang dia melihat Allah Sallallahu Muhammad meraihkan hari kelahiran Nabi itu biasa, kata dia, adat pula kata dia. Siapa kata adat? Ya, dia adat Allah secara zahirnya, tetapi dalam tu penuh dengan ibadat. Bahkan kalau kita mengaji kitab Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dan kitab Risalah Muawanah, kata dia jadikanlah adat kamu itu ibadat, dan jadikanlah adat kamu itu adanya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT Maulidur Rasul, sambutan ini sebenarnya zahirnya kita tengok macam adat, hakikatnya dia adalah salah satu sunnah Allah SWT. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya Allah SWT, su'ila an saumi Yaumil Itsnin. Nabi SAW ditanya berkenaan dengan Allah Muhammad saum hari Isnin, puasa hari Isnin. Nabi jawab apa? Bila sahabat tanya, Rasulullah, kenapa tiap-tiap hari Isnin puasa? Ada sebab ke wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Dzalikal yaum wuridtu fih. Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Maksudnya aku meraihkan hari kelahiran aku, iaitu hari Isnin, dengan cara aku ibadah pada Allah SWT. Tambahkan ibadah sebagai tanda syukur pada Allah SWT. Puasa Nabi SAW adalah satu peringatan Nabi Allah SWT, hari kelahirannya. Nabi memperingati hari kelahirannya Allah SWT. Nabi sendiri buat suatu program untuk ingat hari kelahiran dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk bersyukur pada Allah SWT. Nabi lahir ke dunia ini, itu nikmat bagi Nabi, kerana Allah jadikan Nabi SAW sebagai Rasul, pemimpin bagi umat ini. Bahkan Allah jadikan Nabi itu Habibullah. Apa itu Habibullah? Cinta Allah. Nabi itu kekasih Allah SWT. Allah SWT. Untunglah Rasulullah, kerana Allah jadikan Rasulullah itu cinta Allah SWT, kekasih Allah SWT. Dalam satu hadis Qudsi Allah kata apa? Aku melihat seluruh hati-hati hamba aku, dan tidaklah aku dapati suatu hati yang paling suci, yang paling elok melainkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Jadi hal ini satu nikmat lah. Rasulullah tu nikmat bagi diri Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi banyakkan ibadah. Kenapa Nabi nak ingatkan kelahirannya? Dia diutuskan dan diciptakan oleh Allah sesempurna
manusia makhluk Allah, dan dia dijadi kekasih Allah SWT. Nabi ibadahnya untuk syukur atas nikmat Allah yang Allah beri kepada Nabi. Nabi ibadat sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki tak ibadat, Nabi bengkak kaki ibadat. Allah SWT. Jadi Nabi SAW sampai bengkak kaki, Allah SWT. Sayyidina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa ini engkau ibadat sampai macam ni, sedangkan engkau maksum, tak ada dosa apa? Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura? Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Aku nak jadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah. Syukur atas apa ni? Syukur atas Allah lahirkan Nabi ke dunia ini, Allah cipta Nabi, Allah jadikan dia Nabi, Allah jadikan dia kasih Allah, Allah utus dia kepada sebaik-baik umat. Dan umat ni menjadi sebaik-baik umat sebab kita ni sebaik-baik Rasul yang diutuskan kepada kita. Allah turunkan Quran pula, Allah jadikan, Allah berikan pada Nabi SAW syafa'atul uzma, syafaat paling besar nanti di akhirat. Paling ramai sekali, Nabi adalah orang yang paling ramai sekali dapat bebaskan manusia daripada api neraka. Nabi syukur kepada Allah. Nabi buat pelbagai, Nabi semayang, Nabi berzikir, Nabi puasa, pelbagai ibadat Nabi SAW untuk menzahirkan kesyukuran pada Allah SWT. Kalau kita ilmu tasawuf, maqam paling tinggi itu maqam syukur. Disebut dalam kitab Penawar Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maqam zuhud, maqam wara', maqam sabar, semua ini akan terhapus bila kita mati. Ada satu maqam akan kekal sampai ke akhirat, sampai dalam syurga. Maqam itu maqam syukur. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia bagi dalilnya apa? Allah firman dalam Quran, Allah SWT, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Allah SWT, seruan siapa ni? Ini kata-kata siapa ni? Ini kata-kata ahli syurga waktu masuk syurga. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli syurga ni akhir sekali seruan mereka, Allah SWT, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka mengatakan apa? Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maksud dia dalam syurga ini, manusia akan zahirkan kesyukuran. Manusia terus bersyukur selama-lamanya. Allah SWT. Kenapa? Penuh dengan nikmat kurniaan Allah. Tapi sabar dah tak ada. Karena sabar itu dia maqam tu apa? Maqam ni kalau kita mengerti tasawuf, dia istilah saja. Dia bunyi, dia panggil apa macam, masya-Allah, istilah yang istimewa dia, maqam. Tapi apa maksud maqam? Maqam adalah sifat mulia. Itu maksud maqam. Tok Guru kata zikir, nanti kamu sampai maqam ini, Allah bagi kepada kamu maqam. Walaupun tujuan kita zikir bukan untuk maqam, tujuan kita zikir Allah lah yang kita nak. Tapi orang berzikir istiqamah, mujahadah, dia dapat maqam. Kita fikir maqam, kedudukan macam mana tu? Naik atas langit ke apa? Maqam tu sifat mulia, sifat hati. Contoh kita lah ni tak sabar, Allah SWT, pemarah, tak boleh orang tegur sikit, tak boleh bertuh sikit. Dia balik dia bang kat isteri dia, aku nak makan ayam hari ni. Isteri dia kata aku tak larat, telur ayam boleh aku masak? Marah, aku bukan nak telur ayam, aku nak ayam. Tak boleh. Cepat. Allah SWT. Tapi bila dia berzikir, mujahadah, selawat pada Nabi SAW, Qurannya apa semua, main hadis, main ilmu, suhbah lagi dengan tok guru, ulama apa semua, tiba-tiba dia dapat sesuatu yang Allah beri pada dia. Apa? Sifat buruk Allah keluarkan, sifat mulia Allah letak. Tak sabar, Allah letak sabar. Allah bagi sifat itu maqam. Maka bila dia dapat menyabari apa saja yang dia hadapi setiap hari, maka itu dipanggil maqam. Kalau saat sabar, saat tak sabar, itu bukan maqam, itu hal. Itu ilmu tasawuf lah. Hal ni saat boleh sabar, saat tak boleh sabar. Dia umpama kita berjalan dalam kelam, kilat mai nampak jalan, lepas tu stop kilat, tak nampak pula jalan. Kilat mai nampak jalan sikit, kelam pula. Ada hari baik, ada hari tak baik, ada hari sabar, ada hari tak sabar, ada hari rajin, ada hari malas. Tapi bila capai maqam, dia teruskan sampai maqam tetap kekal. Tetap tak ubah dah. Dia umpama matahari yang terang, bukan macam kilat, cahaya kilat tapi cahaya matahari terus. Semoga Allah SWT beri pada kita sifat-sifat mulia. Itu sifat mulia semuanya. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, saya nak cerita apa pergi situ tu? Nak cerita pasal syukur. Jadi maqam syukur ada. Dalam sabar untuk apa? Untuk ujian yang Allah beri. Tapi kita bukan menyabari ujian Allah sebenarnya. Kita hanya menghadapi ujian Allah dengan sabar yang Allah bagi. Macam tu. Ada orang ku sabar dengan ujian Allah, bahaya tu. Allah SWT, nanti Allah akan uji kamu sampai kamu tak sabar, sebab kamu kata kamu ada sabar. Sedangkan sabar tu Allah yang bagi. Sebenarnya bila kita dapat hadapi ujian, Allah SWT, kita sabar, pandanglah kita boleh sabar sebab Allah bagi sabar. Dan kita boleh lepas ujian sebab Allah lepaskan. Allah SWT. Dan kita hanya syukur, alhamdulillah Allah kurnia, alhamdulillah Allah kurnia. Aku tak ada apa, munajat terus, doa terus.
Itu sebenarnya hakikat sabar, hakikat sifat mulia ni Allah yang kurnia. Kita semayang ikhlas, aku ikhlas semayang, tidak. Allah suruh kita semayang, Allah beri kita ikhlas untuk semayang. Itu sebenarnya. Cuma nak dapatkan ikhlas ada jalan dia, pembersihan jiwa. Itulah jalan dia. Allah SWT. Okey, jadi maqam syukur dalam dia panggil dalam syurga kekal. Dari dia wa akhir da'am alhamdulillah. Alhamd ni maqam syukur lah. Orang bersyukur pada Allah SWT. Sabar tak ada maqam sabar. Sifat sabar tak ada sebab tak ada ujian. Syukur kerana menikmati. Jadi Nabi SAW ini maqam syukur Nabi SAW. Nabi yang ibadat untuk syukur pada Allah SWT. Sebab itu kata ulama, ada orang ibadat nak pahala, ada orang ibadat takut neraka dan nak masuk syurga, ada orang ibadat sebab semata-mata nak syukur Allah cipta dia, Allah kurniakan dia itu dan ini, syukur pada Allah SWT. Dan ini setinggi maqam. Okey ya. Kerana orang yang syukur itu adalah orang yang syuhud kat Allah SWT. Orang syukur itu kata ulama, hakikat syukur itu Allah SWT berpaling daripada melihat nikmat kepada melihat pencipta nikmat, pemberi nikmat. Allah SWT. Setiap nikmat dia dapat, dia macam tak nampak nikmat, tapi dia nampak pencipta nikmat, nampak pemberi nikmat. Contoh, dia dapat hasil hari ni, dia berniaga RM1. Dia tak sibuk dengan RM1, dia sibuk apa? Allah, satu yang kau bagi ni Allah. Seolah macam RM100 tak ada dalam hati dia, yang ada melihat pemberian Allah. Allah. Ini orang syukur tu orang syukur saja. Sebab tu maqam dia sangat tinggi. Hati mereka sibuk dengan Allah SWT. Itu Nabi SAW macam tu. Nabi dalam satu hadis Nabi SAW, bila datang berita gembira ataupun sesuatu yang dia panggil apa, nikmat pada Nabi SAW, apa Nabi buat? Nabi akan sajidan lillah, syakiran sajidan lillah. Nabi akan syukur dan Nabi dalam Nabi sujud Allah SWT lillah, kerana Allah SWT, sujud untuk Allah. Syukur Nabi SAW. Saya nak kaitkan dengan apa ni? Nabi SAW raikan sendiri madur Rasul kerana nak syukur di atas nikmat Allah ini. Kerana ni perintah Allah, maka kita kenapa buat madur Rasul? Sebab kita nak syukur Allah kurniakan kita Nabi Muhammad. Allah utus kita pada Nabi Muhammad. Kalau lah Nabi Muhammad SAW tak lahir, saya tak main sini. Allah SWT. Pakcik-pakcik, ayah-ayah, ibu-ibu kita semua, kak-kak kita semua tak main sini. Masjid ni pun tak ada. Takkan ada kapek ni, tak ada lampu ni, tak, semua tak ada. Kerana wujud semua ini silaturahim kita, wujud majlis ilmu, wujud majlis Rasul kita raikan, wujudnya masjid ini, wujudnya dipanggil apa, pakatan sama kita buat makan, buat itu, buat ini, untuk sambut itu, sambut ini. Semua ni adalah daripada apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi yang ajak, Nabi yang bina masjid, Nabi yang galakkan bina masjid dan sebagainya, Nabi yang galakkan silaturahim, Nabi yang bagi bawa kepada kita Al-Quran, sunnah dan sebagainya. Maka Nabi itu nikmat paling besar dalam hidup kita. Allah dalam Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi nikmat besar ni kepada orang-orang mukmin. Nikmat apa ni? Ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Tu nikmat besar Allah bagi. Nikmat apa? Dibangkitkan rasul di kalangan mereka itu manusia, untuk bersihkan mereka, untuk bawa Al-Quran kitab, untuk bawa sunnah, itu hikmah sunnah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihim. Bacakan ayat Allah SWT Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran. Ni kita ni nak bersyukur ni, majlis ni nak bersyukur. Allah perintah ni. Ada orang kata apa majlis Rasul ni? Ni bid'ah lah. Kamu larang tu lah bid'ah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang orang raikan, menyambut ataupun memperingati hari kelahiran dia. Dia sendiri buat. Maka ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata bid'ah sama ada Rasul, tapi ulama bahas ni bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i membahaskan bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Dan bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah ni satu perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi bid'ah itu dia termasuk dalam 5 hukum. Sama ada dia wajib, ada bid'ah wajib kena buat, tak buat haram. Ada bid'ah sunat, ada bid'ah harus, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Bid'ah ada dipanggil hukum dia. Adapun bid'ah ni kalau nak bahas pasal bid'ah lah. Kalau bid'ah pun dia kata bid'ah, okeylah kalau kata bid'ah. Bid'ah tu apa? Jangan faham, oh bid'ah ni masuk neraka. Tidak. Allah SWT. Allah SWT. Jadi bid'ah ni perkara baru. Jadi Allah SWT Muhammad, kalau pun kata bid'ah, dia termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad
Itu kalau nak pakai bid'ah. Dan kenapa katakan hasanah? Karena tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, dengan hukum apa yang kita buat. Ada kita sentuh perempuan dalam ni, ada kita menyanyi, menari-nari dalam ni, dandut apa semua, muzik-muzik yang haram, tidak ada. Ada kita main di sini sebab apa? Sebab kita main judi dalam, tidak ada. Kita main dengarkan ilmu. Memang Nabi galakkan kita ilmu. Dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita main tu apa? Selawat pada Nabi. Dalam hadis memang Nabi SAW selawat. Allah sendiri sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Semua yang bertepatan dengan Quran dan sunnah. Apa masalahnya? Maka dia bid'ah yang sunnah, yang sunat, yang baik, yang hasanah. Allah SWT. Tu kalau nak kata bid'ah. Tapi banyak ulama kita kata bukan bid'ah metode Rasul. Dia sunnah tu kata ulama. Kerana Rasulullah SAW meraihkan hari kelahiran dia. Tu dalil. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala karang satu kitab berkenaan hukum Maulid Rasul. Dia bagi banyaknya dalil Quran dan hadis keharusan ataupun galakkan sunnah menyambut Maulid Rasul. Dan guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari, Allah SWT, dia terjemah kitab Imam Suyuti ni. Tu kena dengan hukum hakam. Allah SWT. Okey, kalau kita nak gabungkan Al-Quran dan hadis, tak habis-habis kuliah kita berkenaan dalil peringati kelahiran Nabi SAW. Al-Quran Allah kata, qul li fadlillah. Tadi Al-Quran tentang nikmat. Tengok ayat lain Allah kata, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Itu kita baca waktu mana? Jumaat kadang bacalah. Apa maksud Allah SWT? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah SWT. Ni'matullah ini dalam tafsir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata dia tu nikmat Allah. Bahkan Allah kata wadhkur, ingat ataupun sebut nikmat Allah ni apa? Nabi Muhammad. Allah SWT. Ini cerita apa ayat Quran ni? Cerita tentang Allah SWT. Allah memperingati orang Arab supaya mereka tak kembali berperang sama mereka. Kenapa? Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nabi mai, Nabi satukan mereka. Jangan kembali ke belakang balik berperang sama mereka. Bersatu kamu. Nikmat Allah ni, kita sedang memperingati nikmat Allah dalam masjid Allah, rumah Allah. Allah suka. Kita sedang sebut nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nak bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT. Bahkan bukan setakat itu. Dalilnya lagi Allah kata apa? Allah SWT. Allah SWT. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini Quran jelas. Katakanlah wahai Rasulullah, katakan pada kita semua ni umat ni, orang yang mendengarkan Quran, pengajaran Al-Quran, bifadlillah, dengan nikmat Allah, dengan kurniaan Allah, dengan kurniaannya, itu kurniaan Allah, dan juga rahmatnya kepada siapa? Pada kita semua. Kurniaan Allah dan rahmatnya. Allah suruh apa? Allah suruh kita diam? Tidak. Allah suruh kita hanya, Rasulullah lahir, okey, diam. 12 Rabiul Awal jangan sambut apa, Rabiul Awal tak payah sebut apa, sebab ni nikmat Allah, diam saja. Allah tak kata begitu, nikmat aku, kurniaan aku, rahmat aku beri pada kamu. Fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian itu dua perkara itu, falyafrahu. Yafrahu ini dia panggil Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad, maksudnya yafrahu maksudnya apa? Bergembira, hendaklah mereka bergembira. Ni fi'il amr ni. Dia jamak tu, yafrahu. Allah SWT yafrahu, gembiralah semua mereka. Hendaklah mereka bergembira. Dan bagaimana untuk bergembira? Ulama buat Maulid Rasul, buat makan. Ulama buat apa lagi? Buat nasyid. Ulama buat apa lagi? Cerita sejarah Nabi. Allah SWT. Macam-macam belarak di jalan. Itu semua bahagian daripada nama agung dan firman Allah, qul bi fadlillah bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Yakin ni semua dalil. Dia kata ada gembira bukan begitu. Kalau gembira bukan begitu macam mana? Bukankah kita makan-makan gembira? Bukankah kita berlawak kempang-kempang sallallahu alaihi Muhammad? Bukankah kita gembira? Baca maulid bukankah kita gembira? Allah SWT. Kita sembelih seekor lembu, Maulid Rasul, bukankah gembira? Untuk gembira, falyafrahu. Siapa bergembira dengan nikmat Allah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengagungkan dan telah amalkan firman Allah, suruhan Allah, dikira ibadah pada Allah. Itu hakikat fahaman ulama-ulama kita macam tu. Bukan fahaman saya, fahaman ulama-ulama yang mereka berpegang kuat dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka orang paling kuat berpegang. Kalau kita kata ulama tak pegang Quran dan hadis, siapa lebih pandai Quran dan hadis? Macam golongan ni ada zaman Rasulullah. Nabi SAW bila dapat harta ghanimah, Nabi tengah bagi, mai seorang kat Nabi, dia kata, "I'dil ya Muhammad." Dia kata apa?
Adillah kamu wahai Muhammad. Dia pandang Nabi tak adil. Nabi marah. Nabi kata, kalau aku tak adil, siapa lagi yang adil? Kalau aku tak adil, takkan Tuhan percaya dekat aku? Turunkan wahyu pada langit sana. Allah SWT. Dia pergi terus. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, izinkan aku pancung pada dia. Tak guna punya budak ni. Bunuh terus ya. Tapi Nabi kata, tak payahlah bunuh dia. Ni rahmah Nabi SAW. Kalau kamu bunuh dia, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Ni orang munafik. Zaman kita macam mana? Ulama buat benda beda, tidak mengikut dalil. Hendaklah kita orang awam ni ikut Quran dan Sunnah, jangan ikut ulama. Oh, maksudnya kamu boleh faham Quran dan Sunnah, lebih pegang Quran dan Sunnah. Ulama macam mana? Sedangkan Allah kata, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hanya sahanya tu. Hanya sahanya Allah SWT. Innama yakhshallah, yang gerun takut pada Allah daripada kalangan hamba yang sebab ulama. Allah kata, kan kita ulama. Tiba-tiba main sefahaman ulama bagi Rasul, jangan ikut ulama. Sebab dia tak ikut Quran Sunnah. Tengok Quran Sunnah mana sebut Maidul Rasul? Mana ayat Quran sebut Maidul Rasul? Mana hadis Nabi kata Maidul Rasul? Orang macam ni pergi pelan-pelan dia spot, bagi dia sedang sikit. Lawaknya spot orang kesian kat dia. Allah SWT. Kalau ulama tak pegang Quran dan Sunnah, kita pegang Quran dan Sunnah. Tak. Allah kata yakhshallah min ibadihi ulama. Mereka lebih utama untuk takut pada Allah. Mereka orang yang lebih kuat fahaman mereka, ataupun lebih luas fahaman mereka, lebih fahamlah agama Allah SWT. Nabi dah bagi jaminan ulama. Jalisul ulama wasailul Nabi kata jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Itu hadis. Jalisul kubara, duduklah kamu bersama-sama. Allah SWT. Jalisu ni dia panggil musyarakah lah, kita ambil saraf kan. Jalisu maksudnya jalisu fa'ala. Allah SWT. Jadi Allah SWT maksud duduk bersama-sama dengan kubara. Kubara ni dua terjemahan, orang tua ataupun ulama, tok guru, banyak ilmu maksudnya. Duduk dengan banyak ilmu. Nabi kata wasailul ulama, tanyalah ulama. Bukan terus ambil Quran hadis. Oh, ini macam ni agama. Tak. Tanya ulama, tok guru macam nak amal ni. Sebab tok guru faham Quran hadis, saya tak faham. Allah SWT. Okey, jadi ulama, agama itu diambil daripada min qalbin ila qalbin, daripada hati ke hati sampai Rasulullah SAW. Sanad. Mesti dengan sanad. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT, Maidul Rasul adalah satu ibadah kita pada Allah SWT. Itu nak bersyukur pada Allah. Syukur tu perintah Allah. Bahkan kita takut tak bersyukur kepada Allah. Allah kata dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat, sedikit saja. Dia panggil apa? Daripada kalangan hamba aku ni yang bersyukur. Jadi kita nak masuk daripada kalangan syakirin, orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT, kita kembali pada perbahasan utama kita. Kita menyambut Maidul Rasul. Kita nak peringati nikmat Allah, itu utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa-peristiwa besar. Dan ini menunjukkan dalam sejarah hidup manusia, kelahiran ni bukan kelahiran biasa. Kita kelahiran biasa pun kita peringat, tambah kelahiran luar biasa. Mai hari jadi dia, hari jadi nak buat kek. Boleh, harus buat kek, harus. Buat kek 10 tingkat pun harus ya. Janji jangan bazir makan, semua makan. Cuma jangan tiup lilin dah. Sebab tiup lilin ni dia panggil apa? Agama lain yang buat. Kek tak apa, kita nak makan kek. Dia panggil adat saja, macam tu saja. Cuma tiup lilin tu ada lambang, kata ulama. Sebab ada orang kafir, ada yang memahami kami tiup lilin ni maksudnya kami tiup, kami Allah SWT. Lilin tu memang Islam, kita tiup Islam. Tiup bagi hapus Islam. Jadi sebahagian ulama kita kata janganlah buat lilin ni, kek saja tak apalah, memang nak makan kek, buatlah. Adapun tiup lilin apa tujuannya? Kita kalau pasang pelita dah cerah dah nak tiup tu ada tujuannya. Ni tak ada kek nak tiup lilin, apa tujuannya? Adakah tiup lilin tu kek makin sedap? Tak ada. Adakah dengan tiup lilin tu kek tu makin besar, makin kenyang lagi kita makan? Tak ada. Tu untuk apa? Orang kafir buat ada tujuannya. Kita buat tujuan apa? Tinggalkan saja. Tapi kalau kek ada tujuan, nak makan lah, nak makan, nak bersyukur. Dan ada hadis Nabi kata apa? Beri makan pada orang, beri salam, bangun malam, masuk syurga Darussalam. Itu hadis kan. Jadi Allah SWT, ni kelahiran biasa pun kita raih. Allah SWT, kelahiran Perdana Menteri, kelahiran Sultan, kelahiran Menteri ini, kelahiran itu, ini. Kelahiran Nabi kita kata apa? Jangan sambut ni, tak ada apa ni. Kamu umat siapa? Allah SWT. Apa iman kamu, mana iman? Iman ni mesti gembira dengan Nabi. Iman tu mesti cinta Nabi. Iman tu mesti bersyukur dengan Allah utusnya Nabi SAW. Itu iman. Allah SWT. Jadi Allah SWT, ini kelahiran luar biasa. Sebelum Nabi lahir pun dah luar biasa dah. Berlaku peristiwa luar biasa. Yang pertama berlaku pada mak Nabi SAW, yang kedua berlaku di Mekah sendiri. Sebelum lahir Nabi SAW pada tahun tu, dia panggil tahun gajah. Kenapa tahun gajah?
Tak apa, ada bunyi dah sikit lagi. Apa nak? Saya dah kuliah lagi ke 9. Tak apalah, dah sampai lambat. Jadi saya lajak sikit lah, insya-Allah. 10 minit lebih kurang sikit, insya-Allah. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sebelum Nabi lahir, berlaku peristiwa besar dan Tuan Tuan Gajah. Kenapa dinamakan Tuan Gajah? Dulu tak ada, dipanggil tahun 1442, tak ada tu. Tak ada bilang-bilang tu. Dulu orang Arab dahulu, depa bilang tahun, depa cam tahun tu mengikut peristiwa apa paling besar pada tahun tu. Allah senang. Contoh dulu Malaysia MH370, itu paling isu besar. Maka tahun itu kalau ikut orang Arab dulu, tahun itu bukan tahun 2000 sekian. Tahun dia panggil apa? Tahun MH370. Allah senang. Tahun ni isu vaksin paling besar, tahun vaksin. Tahun lepas isu Covid, tahun Covid. Ke depan tahun apa? Wallahualam tahun apa? Allah senang. Jadi dinamakan tahun itu mengikut peristiwa isu apa paling besar. Nabi lahir, kebetulan Allah takdirkanlah tahun itu peristiwa paling besar lah. Peristiwa tentera bergajah nak serang Kaabah. Allah senang. Dia waktu mana tentera bergajah main nak serang Kaabah, cerita dia panjang, kita ringkaskan dalam lebih kurang 10 minit. Dia kalau saya nak bicara pasal Nabi ni, kalau kita dengar pasal Nabi ni, umur kita habis dulu, masa habis, kiamat dunia, cerita pasal Nabi tak habis lagi, kata ulama. Kerana sangat sempurna dia. Makhluk Allah paling sempurna. Sangat banyak keindahannya, sangat banyak kebaikannya, nak sebut tak mampu nak sebut. Cuba kita sebut kebaikan mak ayah kita, tak larat nak sebut. Ni bukan mak ayah, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Oh, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Tapi kita ringkas dah. Mai tentera bergajah. Ada seekor gajah paling besar sekali. Nama dia Mahmudi kan nama dia. Mai nak dekat hampiri dekat gerbang masuk kota Mekah, gajah ni patah balik. Gajah lain pun patah balik. Tak mau pergi. Bila ditolak, tak mau pergi. Bila disuruh bila nak patah balik, dia mau jalan. Pi tak mau jalan. Gajah tahu kalau kacau Mekah, cuba nak runtuhkan Kaabah, Allah akan turun azab. Kenapa? Di sini akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bumi mulia, bumi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku memang bumi ni. Allah, kamu tak boleh hapuskan orang Arab, kamu tak boleh hapuskan penduduk Mekah, kamu tak boleh hapuskan apa yang mereka ada pada waktu itu. Kenapa? Akan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah, ini tempat kelahiran kekasih Allah. Allah pelihara. Sebab dalam itu kenapa Allah pelihara Mekah? Rahsianya dalam sulbi, dalam rahim, dalam perut seorang daripada kalangan rakyat Mekah itu adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah. Kalau diserang mungkin dibunuh di Mekah, mungkin dibunuh Aminah. Itu macam lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pelihara semuanya. Sebab nur Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Kaabah. Akhirnya Allah sallallahu dia sebelum itu Abdul Muttalib, waktu mana tentera Habasyah ni, tentera yang mai daripada Habasyah ni, tentera bukan Habasyah, tentera yang mai daripada Yaman ni, Abrahah ni, tentera Abrahah ni daripada Yaman, depa berkampung beberapa hari sebelum depa serang. Dan mereka bagi amaran dulu kepada penduduk Mekah untuk mereka serang apa semua. Tapi dalam masa yang sama mereka buat benda tak elok, duk curi unta orang. Jahatlah, tentera jahat ni, curi unta orang. Dia antara unta yang mereka curi, unta Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW yang menjadi pemimpin Mekah atau pembesar Mekah. Dan unta-unta orang lain. Abdul Muttalib waktu dengar dia nak serang Kaabah, satu tindakan tak buat. Bila dengar dia curi unta, terus buat tindakan. Dia naik unta dia, naik kuda dia, terus pergi ke kemah depa di luar kota Mekah. Dia jumpa dengan pemimpin, itu Abrahah. Dia masuk. Abrahah boleh tengok Abdul Muttalib, pemimpin kota Mekah mai, dia terus bangun. Dia hormati. Allah senang. Dia kata, ada apa engkau mai wahai Abdul Muttalib? Aku nak mai minta unta aku balik. Dia duduk, dia hunjung kaki. Minta unta, ingat nak mai melutut dekat aku, suruh jaga Kaabah ni. Tak buat apa-apa kat Kaabah ni. Unta yang nak minta, ingat aku engkau nak merayu aku, maksudnya suruh jangan serang, ni tempat kami, ni rumah kami, ni rumah Allah, ni kampung kami, jangan serang, tolonglah. Ni abang mai minta unta, dia kata, aku ingat engkau hebat, engkau tak hebat orangnya. Jiwa kecil lah pasal kita. Allah senang. Kata Abdul Muttalib, tengok jiwa dia besar bukan kecil. Kata Abdul Muttalib, berkenaan dengan Kaabah, aku tak bertanggungjawab kepada dia. Kenapa? Dia rumah Allah, Allah pelihara dia. Aku bukan pemilik Kaabah, aku pemilik unta. Maka yang aku kena peduli unta aku miliki unta. Kaabah aku tak apa, serah pada pemilik dia lah. Terkejut dia dengar kalam tu. Sengak dia. Oh, hebat juga orangnya. Kau main Datuk Rasulullah SAW. Akhirnya unta dapat unta balik. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila dia balik, dia jumpa dengan Aminah. Dia tahu, Aminah, sebentar lagi Abrahah akan serang kita.
Berkabung tu Kaabah dan serang kota Mekah. Wahai Aminah, jom kita keluar daripada kota Mekah, kita lari saat dua keluar. Allah senang. Sebab takut kamu apa-apa. Sebab Abdul Muttalib sangat sayang pada Aminah. Ditambah pula suami dah wafat, meninggal. Maka ayahnya jaga. Dan Abdul Muttalib ni adalah ayah mertua Aminah lah, mertua dia. Dia Allah senang. Aminah kata apa? Jawab pasang. Aminah kata apa? Wahai ayah aku, mertua lah. Allah senang. Aku tak risaukan kota Mekah dan Kaabah. Kenapa ini rumah Allah, Allah pelihara. Dan aku yakin Allah akan selamatkan Mekah, kerana dalam perut aku ini ada seorang yang akan lahir, akan jadi pemimpin pada umat ni. Akan lahir. Kerana berlaku peristiwa besar. So Nabi SAW lahir. Yang pertama, Abrahah mati tentera dia dengan burung semua tu. Burung bawa 3 biji. Yang pertama, 1 biji di batu yang daripada sejin, batu dia api, api neraka. Yang pertama di mulut, yang kedua di dua tangan, 2 kaki. 3 biji sekong bawa. Burung tu bila mai, daripada sebelah laut dia mai. Kalau kita minta tafsir dah sebelah laut, dia mai tu nampak kelam tu, kelam atas. Banyak. Dan dia bawa 3 batu, 1 di mulut. Burung yang kecil tak rasa apa bawa batu yang panas tu. Gajah yang besar mati kena batu kecil. Itu nampak. Allah buat nampak kuasa dia. Tak mudarat. Sebab mudarat dan manfaat bukan daripada sesuatu, daripada Allah. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah sunnah. Jadi tengok. Burung kecil tak besar mana burung tu. Batu yang nak menghancurkan gajah tentera ni yang besar ni, tak hancurkan burung kecil. Kan pelik. Kuasa Allah SWT. Macam Nabi Ibrahim lah, lempar api setinggi gunung. Duduk relax saja, tenang, sejuk, relax. Sejuk bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera pula. Tenang saja. Selamat saja. Okey, jadi akhirnya mati depa, mati. Lepas tu, kenapa yang Aminah kata macam ni? Kerana berlaku peristiwa luar biasa pada Sayyidina Aminah waktu mana dia mengandung Nabi SAW. Ni tak cerita lahir lagi. Cerita lahir lagi kena banyak hari rasanya. Kita berhenti dekat Aminah lah. Aminah berlaku apa kat Sayyidina Aminah? Sayyidina Aminah sebut, aku sepanjang mengandungkan Muhammad dan lahirkan dia, wala thiqalan wala alaman. Disebut dalam Barzanji, dia sebut tak salah. Aku tak rasa sikit pun sakit, tak rasa sikit pun berat sepanjang aku mengandung Rasulullah SAW dan lahirkan dia. Ada sebahagian pendapat kata sakit sikit waktu Umar tu melahirkan Nabi SAW. Ada tak ibu-ibu, makcik kita, kak-kak kita, ada tak waktu mana mengandung tak rasa sakit langsung, belakang tak sakit, tidur selesa. Mak Nabi SAW waktu mengandung Nabi rahmatan lil alamin ni, orang luar biasa, orang yang hebat ni, kekasih Allah ni, sikit tak rasa berat, sikit tak rasa sakit. La fiqalan, fiqalan berat. Alaman tak rasa sakit, tak ada, tak langsung. Soalan macam tak mengandung, bahkan makin sihat nampaknya, makin sihat makin kuat. Kerana apa? Dalam dia ada Nabi SAW. Nabi SAW. Allah SWT. Jadi, dan di antara kepelikan yang berlaku, ada beberapa malam sebelum lahir Nabi, mai malaikat dalam mimpi dia. Tak Aminah, aku lihat malaikat turun daripada langit. Dia umpama gumpalan awan, dia kata, putih tu, turun dalam rumah aku, mimpi. Dan dia beritahu pada aku, engkau sedang mengandung seorang pemimpin pada manusia, pemimpin umat ini. Allah SWT. Dia rahmat, Allah tu kan sebagai rahmat dan sebagainya. Engkau namakan dia Ahmad, engkau namakan dia Ahmad ataupun Muhammad. Turun berapa kali malaikat dalam mimpi Aminah. Dia bagi ceritakan tentang anak engkau ini, lampu engkau ni, lampu engkau ni. Allah SWT. Sebab itu Aminah waktu mana Abdul Muttalib ajak keluar, tak keluar. Dia yakin lahir budak ni, selamat sini insya-Allah. Allah SWT. Lepas tu lahir. Bila lahir Nabi SAW, kelahiran Nabi SAW, kelahiran agung. Bila malam tu malam kelahiran Nabi, itu malam 12 Rabiul Awal sebelum subuh. Pandangan masyhur yang ni. Ada juga pandangan yang kuat juga, kata saya setuju. Itu ulama ahli falak lah. Jadi jangan kita bertengkar dalam tarikh Maulid Rasul. Kenapa? Itu masih khilaf ulama. Cuma 12 ni pandangan masyhurnya yang kita dah pegang lah. Di Tarim Yaman, pengalaman Sayyidina Sana pun pegang 12 lah. Cuma di Yaman ni, bila khilaf banyak dalam Rabiul Awal ni, khilaf banyak tentang kelahiran Nabi, mereka hidupkan sebulan terus kelahiran Nabi SAW. Hidupkan sebulan terus. Tiap-tiap malam Maulid Rasul, tiap malam, siang malam. Okey ya. Kita tak kisahlah pasal 12 ke 7 ke berapa belas ke 13 ke, ada pandangan kata 13. Tak kisah sangat itu. Yang kisahnya Nabi Muhammad yang kita nak bicarakan tu. Yang kita kisah tu, lahir dah tu Nabi SAW tu. Yang kita nak peringatkan yang lahir dah tu. Allah SWT. Orang sibuk dengan tarikh-tarikh ni. Tarikh tu urusan ulama, tu khilaf ulama, itu ilmu ulama. Tugas kita ni apa? Raikan selawat pada Nabi, ikut sunnah Nabi, syukur di atas nikmat Allah utus Nabi.
Itu tugas kita. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT. Waktu mana malam kelahiran Nabi? Sebelum subuh. Allah SWT. 12 Rabiul Awal. Kita pakai pandangan tu lah. 12 Rabiul Awal. Allah SWT. Malam-malam itu Allah SWT. Waktu mana Nabi SAW dilahirkan, berlaku peristiwa luar biasa. Kata Aminah, waktu mana Muhammad keluar, dan bidan ada 4 orang yang tolong bantu. Fatimah, Ummu Aiman, Allah SWT, lagi nama apa lagi? Ada 4 orang semuanya. Suwaibah, ada 4 orang. Jadi mereka ini duduk dengan mak Nabi untuk bantu nak lahirkan ni Nabi SAW. Kata Fatimah, ibu pada Al-As. Fatimah ni di antara dia panggil apa? Wanita-wanita yang khidmat pada Nabi SAW. Kata Fatimah dalam satu riwayat hadis, kata dia waktu Muhammad keluar daripada perut, aku terlihat cahaya yang sangat bersinar, yang terang. Waktu keluar sikit tu nampak cahaya keluar. Bila keluarnya, seluruhnya keluar, aku tak lihat dalam rumah itu pada malam itu melainkan cahaya semuanya. Maksudnya bila Nabi keluar, terpancar cahaya terang benderang sampai memenuhi rumah Nabi SAW, sehinggakan apa yang ada dalam rumah tak nampak dah, nampak cahaya dah. Dan cahaya itu tak sakitkan mata. Cahaya itu indah, cahaya itu elok, cahaya itu menenangkan. Jadi kalau cahaya terang ni maksudnya kita, oi apa ni? Tapi kata Fatimah, dia tak, aku boleh lihat cahaya itu memenuhi rumah. Maksudnya cahaya tengok relax lah. Insya-Allah cahaya semua ni. Dinding tak nampak, tiang tak nampak, tanah tak nampak, apa tak nampak. Cahaya saja. Cahaya siapa tu? Cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Adakah orang yang lahir macam tu? Allah SWT. Mana ada? Allah SWT. Ni besar agungnya. Dia panggil apa? Dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan dia menjadi orang yang makhluk Allah sebesar-besar ataupun semulia-mulia makhluk. Jadi Allah SWT. Dan bila kita bicara bab ni, sebenarnya hati kita akan mengagungkan Allah SWT. Kenapa? Siapa yang buat macam tu? Allah. Allah boleh buat macam tu kat Nabi. Allah pilih Nabi. Allah syukur Allah. Allah SWT. Jadi macam tu. Bila keluar cahaya macam tu. Kata Aminah pula dalam satu riwayat Imam Allah SWT, At-Tabrani kalau tak salah, satu riwayat hadis. Kata Aminah, waktu mana Muhammad keluar daripada perut aku terlihat cahaya, sinar cahaya. Yang kedua, aku tercium bau yang sangat wangi daripada diri dia, lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah, wanginya budak ni. Adakah orang lahir wangi? Ya Allah, mana ada lahir wangi? Anak saya 2 orang, isteri saya, dia panggil apa, bersalin lah. Saya duduk tepi isteri saya, dia sendiri tengok tu, dia perik keluar. Mana ada wangi? Saya tunggu cahaya ke apa, tak ada cahaya lampu ada. Allah senang, okey ya. Di luar biasa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak mampu ingat ke benda luar biasa ni? Bila kita rasa agungnya Allah, hebatnya kuasa Allah. Macam tu dan mulianya Rasulullah, macam tu. Baru tambah iman. Allah, tambah iman. Allah senang. Iman ni yang boleh bertambah ni bila kita ingat Allah, ingat Rasulullah. Iman. Sampai Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu. Nabi nafikan kesempurnaan iman. Sehinggalah Allah SWT, sehinggalah kamu mencintai aku, ini kata Rasulullah, lebih daripada anak pinak, mak ayah dan seluruh manusia. Dia tahu itu tak boleh cinta mak ayah. Siapa tak boleh cinta mak ayah? Boleh cinta mak ayah. Tapi dengan mencintai Rasulullah, kamu akan mencintai mak kamu bukan sangat cinta, kamu akan adab, kamu akan akhlak kerana Rasulullah ajak. Tak akan ikut Rasulullah ajak apa, untuk kita beradab dengan mak ayah. Macam tu Jadi lahir wangi, dan lahir dan sebagian riwayat lahir dalam keadaan makhtunan. Dah dipanggil apa? Dah khatan. Dari riwayat kata tidak khatan. Tu ulama khilaf lah bahaskan macam tu. Okey ya. Allah SWT. Jadi makhtunan, dah khatan. Ada hadis yang Nabi kata, aku lahirkan dalam keadaan makhtunan. Dipanggil apa? Dah khatan. Lepas tu bila Nabi keluar saja, apa berlaku pada Nabi SAW? Nabi ucap alhamdulillah, Allahu akbar. Tu zikir pada Allah SWT. Betul Nabi SAW sujud. Budak kecil lagi keluar daripada perut ibu sujud. Ada orang macam tu. Nabi SAW menunjukkan Allah SAW, ini lambang kehambaan pada Allah SWT. Lahir seorang betul-betul nak hambakan diri pada Allah. Betul hamba. Dan sujud itulah kemuliaan kita manusia. Dan sujud bukan hanya dalam sembahyang, di hati kita kena sujud. Hati kena sujud. Apa maksud hati sujud? Aku tak ada apa, semua Tuhan bagi. Siapalah aku ni dosa banyak. Sujudnya maksudnya hinakan diri, tak ada apa. Allah senang. Sujud hati pun kena sujud. Sujud lambang kehambaan pada Allah SWT. Lepas tu lahir Nabi SAW. Selesai lahir, Allah SWT, bahkan pada malam itu kata Abdul Muttalib,
Abu Talib atau Abdul Muttalib. Dia kata apa? Waktu malam Muhammad dilahirkan, aku keluar waktu di Kaabah, aku lihat satu cahaya yang memancar daripada rumah Nabi lahir sehingga akan ke langit bukan cahaya tu. Dia kenal itu. Cahaya tu bukan keluar daripada diri Nabi SAW. Nur Nabi SAW. Itu wajah Nabi pun bercahaya. Wajah Nabi bercahaya. Dia Allah SWT cahaya Nabi SAW. Allah SWT. Jadi ini Rasulullah SAW. Bahkan pada malam itu api Majusi terpadam. Api yang disembah oleh Majusi ni pok-pok dia panggil apa? Sembah api. Api ni 1000 tahun depa jaga tak pergi padam. Besar api tu. Depa tambah tiap-tiap hari depa punya api tu. Penjaga, ada orang bertugas untuk jaga. Dan api tu kalau hujan lebat pun tak padam. Tu kata besarnya api tu. Kalau hujan lebat pun tak padam api tu. Tu dia punya besar api depa sembah. Malam Rasulullah lahirnya Rasulullah SAW, malam 12 bulan awal, dom terpadam api. Terkejut dia, tanpa ayat hujan, tanpa siapa simbah, tanpa siapa padamkan, terpadam tiba-tiba. Terkejut bapak Majusi. Dan dia kata, malam ni berlaku peristiwa besar, mesti ada sesuatu kelahiran yang agung. Tak tahu kenapa. Tak tahu apa. Allah SWT. Padam tu, Raja Kisra di Rom. Pada malam lahir Nabi SAW, bergegak berapa belah tiang istana dia, tiang-tiang seri dia. Bergegak. Bahkan jatuh dan retak dengan istana. Itu menunjukkan apa? Rom akan ditakluk oleh Nabi SAW dan para sahabat. Islam akan sampai ke sana. Allah SWT. Itu banyak peristiwa yang berlaku. Bahkan di Hagia Sophia yang di Turki tu, satu gereja dulu, asal gereja besar di masjid. Dia betul kubah tu. Ni disebut oleh pakar-pakar sejarah lah. Doktor-doktor PhD sejarah di universiti lah. Saya dengar kuliah dia punya syarahan. Di situ tu bawah pada kubah tu ada satu ruang depa tutup dan ditulis di situ ini bekas retakan disebabkan kubah ni jatuh malam kelahiran Nabi SAW. Banyak juga peristiwa berlaku mana pelik-pelik maksudnya macam tu. Besar maksudnya abang kata apa? Besarnya, agungnya. Di Kaabah digantung patung-patung. Dia letak patung-patung sekeliling Kaabah, semua jatuh. Terkejut orang Arab, siapa ni? Apa dia ni? Lahir. Maksudnya lahir ni orang hebat. Auranya hebat, agamanya hebat. Wahyu yang akan turun hebat. Semua hebat. Dan umatnya pun umat yang hebat. Umat yang akhir dibangkitkan tadi paling awal masuk syurga. Maka saya nak ajak bukan setakat kita ini mendengar kisah Nabi Rasul, kita gerakkan hati kita untuk memuliakan Nabi, kerana tanda orang beriman itu memuliakan Nabi SAW. Fa ammal ladina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu. Quran. Allah kata apa? Adapun orang beriman dengan Nabi SAW, wa'azzaruhu, mereka muliakan Nabi. Kita rasa Allah agungnya Nabi, mulianya Nabi. So kita rasa agungnya Allah yang menciptakan dia. Allah SWT. Hebatnya Allah menciptakan Rasulullah yang macam tu, masya-Allah. Yang pertama, kita rasa mulia Nabi supaya tambah iman kita. Yang kedua, kita kena rasa cinta pada Nabi SAW. Kerana penting kita cinta pada Nabi SAW. Cukuplah pada malam ni kita rasa sikit rasa apa? Oh, hebatnya Nabi, sayanglah pada Nabi. Cukuplah sikit pun tak apa. Kenapa? Yang tu akan dimanfaat nanti di akhirat. Kita mengaji tiap-tiap hari, kita ibadat tiap-tiap hari, kalau tidak cinta Nabi, problem akhirat. Kan saya kata, Nabi Muhammad kata, Allah SWT. Kalau orang tak cinta, tak sempurna iman, problem lah. Dan orang yang cinta, selamat insya-Allah. Walaupun ibadat dia tak banyak, insya-Allah selamat. Ibadat kena banyak lah, tapi kalau tak banyak pun selamat insya-Allah. Siapa kata? Muhammad kata, Rasulullah. Satu hari hadis sahih dari Muslim, masuk seorang badui, Nabi tengah khutbah. Dia stopkan khutbah Nabi, wahai Muhammad, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat wahai Rasulullah? Nabi tanya dia balik, ma'adatalha, apa yang kamu sediakan untuk hadapi kiamat? Dia kata apa? Aku tak banyak sembahyang. Tu hadis riwayat Muslim. Aku tak banyak sembahyang, aku tak banyak sedekah, aku tak banyak puasa. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku ni, hatiku ni cinta Allah dan Rasulnya. Nabi tak kata, oi kena sembahyang banyak lagi, oi sedekah tak cukup, kena banyak lagi. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbatta, engkau akan bersama siapa engkau kasih. Allah senang. Kita buat kerja ibadat tak cinta Nabi, kita bangkit macam seorang di akhirat. Ibadat kita pula kurang, nak buat macam mana? Tak terima Allah nak buat macam mana? Sedangkan kalau kita cinta, syafaat dekat kita. Sedangkan kita cinta, kita bangkit Nabi SAW, Nabi bersama kita. Sebab itu ibadah, taat. Lepas tu cari sesuatu yang boleh menambahkan cinta pada Nabi SAW. Salawat pada Nabi SAW, amalkan sunnah, dengar sirah, dengar syama'il, hadis, majlis memperingati Maulid Rasul. Dia akan ketegak hati cinta Nabi SAW. Bila cinta, insya-Allah selamat kita akhirat, insya-Allah. Kenapa? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama siapa kau kasih. Al-mar'u ma'a man ahab. Sebelum mati pastikan kita cinta Nabi SAW. Sebelum mati ni nak sebut Nabi ni rasa nak teriak, rindu, teringin nak tengok, teringin nak bersama. Ni kalau sebut Nabi, orang sebut
Contoh orang sebut apa? Orang sebut kat dia dinding, dia tak rasa apa. Nabi, tak rasa apa, pelik tau. Biar orang sebut dinding, tak rasa apa. Orang sebut Nabi, Nabi Allahumma salli ala sayyidina Allah, Nabi. Macam tu cinta. Cinta ada feel, ada perasaan. Cinta hanya bukan kata-kata tapi ada perasaan dalam hati. Itu cinta. Selawat macam dengan Nabi tiap hari berapa kali kita selawat. Orang cinta mesti selawat banyak. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Selawat banyak. Mahathir Rasul selawat banyak-banyak. Nak dengan niat apa nak bersyukur di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak, taat banyak pada Allah, buat majlis dan sebagainya. Jadi Allah banyakkan selawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Saya tak mau habis Mahathir Rasul peringatan ni kita balik macam tak ada kesan. Saya nak balik ni saya sendirilah dan kita semua tambah selawat. Paling kurang tambah 1 2 cukup. Saya selawat 100, jadi 100 2 kali. Alhamdulillah dah. Jadi tambah. Nak tambah cinta ni, tak mau keluar majlis kita habis. Allah SWT. Nabi kata apa? Orang paling dekat dengan aku nanti kedudukan nanti di akhirat. Siapa? Siapa kamu yang paling banyak selawat? Seolah kita bangkit dari kubur, Nabi depan mata kita. Allah Rasulullah beri syafaat. Kita mau kita bangkit dari kubur, mana Nabi? Mana Nabi? Mana Nabi? Mana Nabi? Berapa ribu, berapa bilion tak tahu orang nanti di mahsyar sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat akan dibangkit semuanya. Nak cari Nabi macam mana? Kita tengok bola kalau 30,000 orang stadium Kedah apa tak boleh cari dah. Oh, duduk pintu ni, mana dia? Ada pintu ni, mana nak jadi? Akhirnya masuklah pintu mana pun. Tengok sudah balik kita pergi minum lagi. Tak jumpa. Tak jumpa Rasulullah SAW. Selawat banyak-banyak pada Nabi SAW. Allah SWT. Ada seorang kan, Nabi sebut dalam satu hadis, ada seorang nanti pergi akhirat. Allah SWT. Ditimbang amal dia, jahat dia banyak, kebaikan sikit. Hadis hadis. Allah SWT. Lepas tu dia nak dibawa ke neraka sebab jahat dia berat timbangan amal. Tiba-tiba Rasulullah sampai. Nabi kata, wahai malaikat, timbang lain. Timbang lain. Nabi tengok memang jahat dia banyak, ibarat dia sikit. Nabi bawa keluar sesuatu daripada Nabi, dari diri Nabi, macam selai kertas kecil je. Nabi letak dekat timbangan amal yang baik tu. Berat tu. Tiba-tiba malaikat kata engkau boleh masuk syurga. Sebab berat timbangan amal. Satu je letak. Dia ni tanya, wahai Rasulullah, dia tanya engkau ni siapa? Nabi kata aku Muhammad Rasulullah. Ni umat akhir zaman lah, banyak maksiat. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa tu satu engkau bawa keluar? Nabi kata itulah satu selawat engkau pada aku waktu kau hidup di dunia. Siapa selawat pada aku, Nabi kata aku akan tolong dia hari ni. Walaupun satu aku datang bantu, kata Nabi SAW. Tu setback tu awal tu. Takdir Allah awal Nabi main ke dia. Kalau dia bawa ke sana dulu, dia akan diazab dulu, baru Nabi keluarkan dia pula. Sebab hadis syafaat itu, ada orang yang memang layak ke neraka, Nabi syafaat masuk syurga. Ada yang layak neraka, termasuk mungkin dia tak jumpa Nabi waktu tu. Allah senang. Lepas tu Nabi tahu dia masuk, Nabi akan keluarkan dia pula. Kita tak maulah yang masuk dulu tu. Allah senang. Maka cinta Nabi, ta'alluq hati dengan Nabi kena ada sebelum kita mati. Semoga kita jumpa Nabi dalam barzah kita jumpa Nabi dalam mahsyar kita, jumpa Nabi dalam syurga kita. Macam tu banyakkan selawat, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf di atas panjang dan sebagainya. Semoga kita semua dapat syafaat Nabi bersama dengan Nabi, bangkit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita masuk syurga Allah, keluarga kita dan semua orang kita sayangi masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf di atas tuan imam dan semua ajar kuasa atas panjang lambat macam-macam lah. Mohon maaf banyak-banyak. Semoga Allah merahmati kita, Allah kabulkan majlis kita, dan semoga semua yang hadir pada malam ini Allah kabulkan hajat. Semoga sebelum kita bangkit dalam majlis ini Allah limpahkan cinta kepada Rasulullah dan hati kita, cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang Allah ridha. Dan semoga Allah SWT jadikan hati-hati kita semua bersih dengan memperingati Rasulullah, cintai Rasulullah, bersalawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan akhlak kita, diri kita ini banyaknya sifat-sifat mulia seperti Rasulullah, banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.